Salam sejahtera bersama saya Sharon dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 11 Mei 2020. Sabah membenarkan beberapa lagi sektor untuk beroperasi berkuat kuasa semalam. Sektor berkenaan termasuk sektor pelancongan, kebudayaan dan alam sekitar, sukan dan rekreasi serta sektor perkhidmatan ikhtisas dan profesional. Operasi sektor berkenaan bagaimanapun tertakluk kepada arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan sektor terlibat diminta patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal dalam kenyataan medianya memaklumkan kerajaan negeri juga membenarkan bilangan penerbangan domestik ditambah meliputi penerbangan dari Semenanjung, Sarawak dan dalam negeri. Turut dibenarkan beroperasi kedai menjual kenderaan bermotor, jentera berat dan basikal. Selaras PKP tahap 5, kerajaan membenarkan pergerakan berentas daerah dengan syarat mematuhi SOP ditetapkan. Sementara itu, tiada tambahan kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sabah setakat semalam, menjadikan jumlah kekal 317 kes. Satu kes pesakit dirawat semula di Keningau telah sembuh dan discharge hospital, menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh 286 orang. Ketika ini, seramai 27 pesakit masih menerima rawatan. Dalam pada itu, meskipun kerajaan negeri membenarkan beberapa sektor seperti sektor peruncitan dan makanan melibatkan kompleks beli belah, pasaraya dan butik serta kedai pakaian beroperasi bermula semalam, namun masih banyak premis kekal tidak beroperasi. Sebaliknya, premis terlibat menumpukan kerja-kerja persiapan langkah pencegahan COVID-19 di dalam dan luar kawasan premis selaras SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Tinjauan RTM di beberapa kompleks beli belah sekitar ibu negeri mendapati kerja-kerja berkenaan giat dilaksanakan. Ketua Penguatkuasaan Kompleks Beli Belah Wawasan Plaza Kota Kinabalu, Alexander Tin berkata, semua premis yang beroperasi hari ini dimestikan untuk memastikan setiap pengunjung dan pekerja mengamalkan langkah pencegahan ditetapkan. Jumlah pengunjung yang masuk juga dihadkan pada satu masa selain menetapkan hanya pintu utama menjadi laluan masuk dan dua lagi pintu dijadikan laluan keluar bagi mengelak kesesakan. Keadaan mall itu akan ikut prosedur jugalah. Setiap kedai ada sanitizer, staf mesti guna mask dan setiap kedai akan register nama setiap pelanggan untuk keselamatan dirilah. Dan kalau macam ada apa-apa kan kita boleh refer dengan Jabatan Kesihatan begitu. Prosedur sama turut dilaksanakan di beberapa kompleks beli belah lain. Menyediakan semua segala apa yang diarahkan oleh kerajaan dan mengikuti SOP yang dibenarkan. Jadi kami harap pengunjung-pengunjung semua dapat mengikuti segala SOP yang diarahkan. Kira-kira 10,000 golongan asnaf di Sabah menerima manfaat program misi Kasih Parti Islam se-Malaysia PAS Negeri Sabah yang dilaksana bersama dengan beberapa badan bukan kerajaan NGO negeri. Misi penyaluran bantuan berupa bekalan keperluan makanan itu diagihkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa 18 Mac lalu. Timbalan Pesuruhjaya PAS Sabah Sahar Abdul Majid berkata program itu terus diperhebat dengan pelaksanaan misi semangat kasih Ramadan dengan pengagihan juadah berbuka puasa bukan sahaja kepada petugas barisan hadapan, malah penduduk yang terkesan akibat COVID-19. Kami telah gerakkan secara menyeluruh di seluruh negeri dan Alhamdulillah kita melihat bahawa komitmen yang kita berikan ini, Alhamdulillah kita telah berjaya setakat ini, telah memberikan khidmat kepada mereka dalam 10,000 lebih keluarga yang kita telah santuni. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan bantuan kepada keluarga asnaf di Kampung Mangkalinau, Sandakan. Antara NGO yang terlibat dalam misi tersebut, Belia Usia Sandakan, Pemuda Ikatan Muslimin Malaysia ISMA, Yayasan Ikhlas Sandakan dan Rakat Asnaf Masjid Jami' Bandar Sandakan. Dan Alhamdulillah sejak pada PKP pertama lagi, Belia Usia Sandakan sampailah ke hari ini masih meneruskan program menyantuni masyarakat, khasnya mereka-mereka yang terputus bekalan sepanjang tempoh PKP ini. Kalau ISMA dan Yayasan Ikhlas, jumlah bantuan tu, kumulatif bantuan tu lebih kurang dalam hampir 1,000 juga sejak bermulanya PKP yang pertama. Kami MGB Sandakan ingin melahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada kumpulan NGO ini kerana
sebahagian besar penerima-penerima bantuan ini adalah merupakan murid-murid kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah Sandakan. Bagi mengambil keberkatan bulan Ramadan, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menyumbang juadah berbuka puasa untuk 100 anak yatim Madrasah Wakaf Islamiah Sabah Mawis Kota Kinabalu. Ia inisiatif SEDCO menyantuni golongan memerlukan sekaligus mendekati masyarakat. Menurut Timbalan Pengurus Besar 2 SEDCO Suhaimi Untung, setiap kali menjelang Ramadan, SEDCO tidak ketinggalan untuk mengadakan program khidmat masyarakat Kami Prihatin Ramadan bersama golongan kurang bernasib baik. Ini ada program CSR SEDCO yang mana setiap tahun kita ada membuat program, merancang program dan pada tahun ini dengan keadaan semasa ini dengan PKP dan COVID-19, jadi banyak pihak yang terjejas, jadi ini adalah salah satu program kita. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan sumbangan kepada rumah anak yatim Mawis di Sembulan, Kota Kinabalu. Hadir bersama Timbalan Pengurus Besar 1 SEDCO, Azrul Ahmad. Pihak Mawis yang turut ditemui bersyukur dengan sumbangan tersebut. Kami amat bersyukur pada Allah kerana memberi kami rezeki yang banyak setiap tahun, terutama dalam bulan Ramadan dan SEDCO memang banyak memberi sumbangan kepada kami lah. Selain Mawis, SEDCO turut menyerahkan 330 juadah berbuka puasa kepada petugas Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan 55 petugas Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Sementara itu, inisiatif Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM menyediakan juadah berbuka puasa kepada barisan hadapan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan wajar diteladani pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO. Pengerusi Ko Nelayan Sabah Datuk Awang Ahmad Shah Datuk Sahari berkata penglibatan lebih banyak NGO dalam program seumpamanya bukan sahaja meringankan bebanan barisan hadapan untuk menyediakan juadah berbuka puasa semasa bertugas, malah secara tidak langsung mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Jadi saya harap lebih banyaklah NGO yang tampil ke hadapan. Kita ada lebih kurang 2 minggu lebih lagi, belum lagi masuk minggu ketiga bulan puasa, supaya melakukanlah sesuatu dalam seminggu 2 ini agar dapat kita membantu mereka-mereka yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika meninjau program memasak bubur lambuk anjuran PBSM daerah Sembulan di Kota Kinabalu. 500 bekas bubur lambuk diagih-agihkan kepada 5 agensi keselamatan dan penguatkuasaan yang bertugas semasa PKP ini. Platform dalam talian dan pembelajaran secara digital sebagai penyelesaian terbaik untuk pelajar mengikuti proses pembelajaran sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tadika Perpaduan di negeri ini juga tidak ketinggalan melaksanakan pendekatan itu bagi memastikan sesi pembelajaran murid tidak terhenti. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Negeri Delin Liat Blaun ketika ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu berkata sepanjang tempoh PKP, sesi pembelajaran diteruskan dengan memberi latihan berkala kepada semua murid. Melalui grup-grup WhatsApp yang diwujudkan hampir semualah kelas-kelas tadika perpaduan, yang mana kita lihat guru-guru akan memberi latihan secara berkala, yang mana latihan ini dapat dibuat oleh anak-anak tadika perpaduan melalui bimbingan ibu bapa. Jelasnya, interaksi menerusi laman sosial Facebook turut dilakukan untuk memberi gambaran lebih jelas kepada murid tentang topik pembelajaran. Terdapat 142 buah tadika perpaduan di Sabah. Pelaksanaan moratorium atau penangguhan selama 6 bulan ke atas pinjaman sewa beli konvensional dan syariah yang diumumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz baru-baru ini mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat Sabah.
Pensyarah kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah, Rosli Muhyiddin, ketika dihubungi RTM memberitahu golongan yang terjejas sumber pendapatan wajar memanfaatkannya memandangkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan turut memberi kesan kepada ekonomi negara akibat COVID-19. Sementara itu, rakyat negeri ini menyambut baik hal berkenaan. Bagi kaki tangan kerajaan yang bertetap ada gaji bulanan, tidak jadi masalah. Tapi bagi orang-orang yang pendapatannya terjejas, terutama yang bekerja sendiri, ini bagi mereka ini sangat membantu. Karena pada masa ini mereka tidak dapat tiada pendapatan. Kita boleh simpan untuk kecemasan lah yang duit itu, ataupun kegunaan lain lah. Bukan semua orang yang ada kerja. Menurut kenyataan Menteri Kewangan, persetujuan bersama industri perbankan berhubung moratorium telah dicapai, iaitu jumlah ansuran bulanan pinjaman tidak akan berubah bagi peminjam sewa beli konvensional dan syariah sepanjang tempoh pembiayaan tersebut, selain tiada sebarang caj tambahan dikenakan sewaktu tempoh penangguhan. Usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan ini bukan sahaja dapat membantu golongan yang susah tatkala berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, namun ia juga merupakan satu langkah untuk kita membuat simpanan bagi kegunaan waktu-waktu yang mendesak. Namun ia bergantung kepada anda. Justru utamakan keperluan dan bukan kehendak. Sarifah Munazah Sarip, RTM. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK menerusi Jabatan Lanskap meneruskan kerja-kerja pembersihan dan pengindahan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Ia bagi memastikan lanskap persekitaran bandaraya bersih dan indah meskipun dalam situasi kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Inspektor Unit Penyelenggaraan di BKK, Rashid Yusof berkata kerja-kerja membersihkan pokok hiasan tepi jalan raya, pengemburan tanah, semburan baja, mencatas daun dan ranting pokok selain menyiram pokok hiasan lanskap. Kerja-kerja tersebut bagaimanapun dilakukan secara minima dan berjadual bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Mengindahkan sekitar sepanjang jalan, penjagaan bunga, senantiasa terkawal, utamanya untuk menarik pelancong-pelancong dan untuk menempatkan juga kerja warga Jabatan Lanskap. Beliau ditemui pemberita ketika melakukan kerja-kerja penyelenggaraan lanskap di Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Sekian berita pagi Sabah, teruskan nonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan berkuasa. Saya Sharon, salam sejahtera.